Ah. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ya, kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Nanti apa-apa saya beritahu. Okey? Okey, jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Okey. Saya nak live dah ni. Nak live dah. Okey. Waalaikumsalam. Panjang umur kita. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi tu, baru tak sat ni tadi, ya. Bagi saya minum air sikit. Dahaga sangat. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 3,000 lebih. Aku baru jerit ayat tadi. Tolong tengok siapa dia berkata kalau ada soalan-soalan yang membina. Okey, jadi Alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita janji kata pukul 9, apa-apa saja boleh jadi. Yang ni aku pinjam anak aku punya Umar. Apa-apa saja boleh jadi dekat kita ni kalau kita tak diberikan kelapangan dan juga umur yang panjang. Dan terima kasih juga kepada hampa semua yang menunggu semayang isyak semua kalang kabut, habis semua makan nasi. Apa ada yang dah goreng cucuk, bawa cuk peneram, bancu Milo, Nescafe ke apa semua. Kurang style, kita punya styling hari ni tak ada cincin. Kalau ada cincin lagi cantik. Tapi susah nak ambil, berkunci. Okey, ada yang goreng wadek, ada yang goreng keropok, ada yang apa itu ini. Jadi terima kasih kerana ramai-ramai sedang menyaksikan live saya pada hari ini. Live yang secara orang kata terkejut. Okey, di mana kita akan membincangkan pelbagai topik. Jadi kalau tak cukup lah hari sejam ni, kemungkinan kita akan sambung. Lepas sejam tu kita sambung lagi session yang kedua, gelombang yang kedua, iaitu mengenai ceramah perdana tazkirah COVID-19. Okey. Dan di dalam intipati tazkirah ataupun live hari ini, kita akan membincangkan tentang pelbagai jenis aspek dan sudut, yang mana siapa terasa mampu pi kat hang lah, siapa yang kena libah dengan aku baik pi lah hang rasa pun. Kadang-kadang hampa terasa, aku sendiri yang terasa, pihak tu akan terasa, pihak ni akan terasa. Jomlah kita sama-sama rasa. Okey, baiklah kita rasa dulu malam ni, daripada kita rasa esok api neraka, kita rasa esok segala siksaan dan juga apa benda yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang mungkar di dalam agamanya dan juga di atas muka buminya kita ni semua sebagai khalifah. Okey? Baik. Dia makin naik. Gamaknya yang makin naik, makin sambung, makin duk bertambah. Tengok ni mesti kelang kalibut, buka telekung. Oi, lekah, Datuk dah on dah. Okey. Baik, tak apa. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya. Harap tak ada live lain yang clash dengan kita. Sebab aku dah book siap slot malam ni. Sekejap mereka pun sibuk lah nak buat live juga. Walaupun orang yang tengok tu tak ada 2-3 ekor saja. Okey, tak payah. Mai sini tengok Astro, apa orang bagi? Oasis pada malam ini. Okey, baik. Jadi yang terpanggilnya aku ni nak buat live malam ni hari ni pasal apa? Aku duk dengar cerita lah. Cerita ni duk dengar pada kemarin dah. Lepas tu aku dah bagilah 2-3 dah sikit. Kena pilah kemarin orang tu apa semua. Lepas tu duk main lagi DM tu suruh aku ulaskan sedikit apa benda yang duk viral lah ni apa semua. Dek, kerana perangai kita yang duk ada ni, termasuklah aku, anak-anak aku semua segala dalam rumah ni. Baik. Jadi sebelum kita nak cerita pasal benda-benda tu semua, apa T lah, M lah, B lah, apa sebab tu semua, Sebelum tu saya nak cerita sikit di sini. Sebelum nak mula pun lah, tak baca pun doa tengah hati.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah. Baik. Nak cerita mai sikit di sini. Okey. COVID-19 ni sebenarnya ada daripada pelbagai aspek dan sudut yang kita boleh pandang. Okey? Kalau hampa nak nampak benda tu sebagai satu bala yang Allah Ta'ala buat turun, boleh. Kalau hampa nak pandang benda tu sebagai satu hikmah yang Allah nak buat turun, boleh. Kalau hampa nak pandang benda tu sebagai satu hikmah dan bala pun boleh. Kalau hampa nak pandang benda tu sebagai satu beban kepada hampa, ikut suka hampa. Kalau hampa nak pandang benda itu sebagai satu nikmat kepada hampa, ikut suka hampa juga. Apa pun hampa nak pandang COVID-19 ini, pandanglah dengan mata hati, cik. Jangan pandang dengan mata kasar kita. Pandang dengan mata hati, dengan iman, dengan kalbu, dengan otak, dengan akal, dengan ilham. Okey? Jangan pandang BPN. Betul tak BPN tu? Kau panggil apa? Apa nama? Lupa dah. Apa tu? Prihatin. Apa nama BPN tu? Prihatin Nasional. Apakah BPN tu prihatin ni? Bukannya BPN tu adalah buta perut nasional. Okey? Pandang benda ni semua, bukan benda ni saja, kena pandang semua benda dengan mata hati, celikkan. Bantuan Prihatin Nasional. Okey, BPN, bukannya buta perut nasional. Buta perut nasional tu hampa. Okey. Baik. Jadi, apabila kita memandang sesuatu benda yang berlaku, baik kalau benda yang besar dan tengah diperkatakan sekarang ialah itu COVID-19, itu benda yang besar. Benda yang kecil kita tengok pun kita kena tengok dengan mata hati. 2 hari sudah aku dah keluar dah lalu dah ke taman-taman aku ni semua, depan rumah ni semua. Aku dah habaq kat hampa. Zikir bukan sahaja macam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir tu kadang-kadang tidak berkumat kamit di lidah dan bibir kita, tapi berkumat kamit di hati kita. Betulkah hati belah ni? Hati belah ni. Okey? Lepas tu, bila kita zikir, kita tengok sehelai daun saja pun kita cukup ambil daun tu, belek. Ya Allah, macam mana hang boleh buat warna daun ni lagu ni, akak-akak di dalam orak-orak di daun tu lagu tu. Daripada daun tu pula kena cahaya matahari, menggunakan konsep solar tu jadi fotosintesis, bertukar jadi makanan. Daun tu hantar melalui ke ranting, ranting hantar ke dahan, dahan hantar ke batang, batang hantar ke perdu, perdu hantar ke akak. Sampai lagu tu, itu namanya zikir. Okey, zikir. Jadi kalau kita faham konsep apa saja ciptaan dan juga makhluk Allah di atas muka bumi datangnya daripada dia, maka COVID ini juga datang daripada dia. Okey? Dan COVID ini sebenarnya kalau kita lihat semua benda yang berlaku di dalam konteks COVID ini, hampa dengar betul-betul, adalah 2 rukun yang terdapat di dalamnya. COVID-19 adalah 2 rukun yang terdapat di dalamnya. Apa dia? Siapa reti? Apa dia? Yang pertamanya ialah rukun iman. Yang keduanya rukun Islam. Dua-dua rukun yang kita duk belajar daripada kecil. Sekolah tadika tu tak pun masa kita dah besar. Mak bapak kita suruh hafal, sekolah kita suruh hafal, ustaz kita suruh hafal. Benda 2 ni adalah benda yang terdapat di dalam COVID ini. Yang pertama di dalam rukun iman, apa dia? Kita kena percaya Allah. Kita ada Tuhan kecil-kecil, tak pun duduk dalam perut lagi pun, mak dah duduk mengaji, dah dengar dah ayat Quran tu. Keluar, pak kita pula bang. Lepas tu kita makan benda-benda yang halal. Mak bapak ajak benda-benda yang elok di dalam agama kita. Percaya kepada Allah. Okey? Percaya kepada Allah. Nombor 2, kita kena percaya kepada malaikat. Nombor 1, Allah. Yang menjadikan COVID ni semua pun Allah. Segala benda yang nampak dekat mata kasar kita, benda yang nampak bawah mikroskop, benda yang tak nampak, itu apa pula? Malaikat. Walaupun dia berbuat pada cahaya, tapi kita tak nampak. Hijab tu Allah tak angkat. Tapi kita kena percaya Allah itu Allah kita. Yang keduanya, anak aku ni duduk tak sengap kan, ya? Ya Allah, ya Tuhan aku. Tak ada hari lain kan nak pergi main game lagi, Ali. You better go sit down there properly and listen to my whatever I need to say.
Orang lain sibuk duk dengar ke ni. Hang ni boleh keliting pasal sini. Dengar telinga tu. Berapa hari dah duk main benda lah tu. Ram aku sebelah aku kepak dua binatang tu. Okey, nombor satu ialah kita kena percaya pada Allah. Nombor dua, malaikat. Kita tak nampak macam COVID tu. Kita tak nampak, tapi kita beriman bahawa malaikat tu ada dan ia adalah makhluk Allah. Okey? Makhluk Allah. Yang nombor tiga, kita kena percaya kepada kitab, iaitu Al-Quran. Al-Quran. Kita kena percaya. Di dalam Al-Quran itu ada segala benda-benda kalam Allah yang Allah buat turun. Allah bersembang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terima wahyu itu, kitabkan di dalam Al-Quran ini, dan kita kena refer. Kita kena refer macam kita duk Google. Inilah Google Islam, iaitu percaya kepada kitab. Lepas dah ada kitab, siapa yang duk baca ni kitab ni kat kita? Siapa yang duk ajak kat kita? Percaya kepada Nabi. Okey? Nabi. Nah, yang tu dah rukun iman yang keberapa dah. Lepas kita percaya kepada Nabi, kita percaya kepada, betul ke? Ada terlepas tak tadi? Takut terlepas saja. Allah, malaikat, kitab, Nabi, hari kiamat. Okey, takut aku ni terlupa. Betul? Lagi? Okey. Jadi lepas kita percaya kepada Nabi, adanya Nabi-Nabi ini sebagai perantaraan antara Tuhan dengan kita manusia biasa ini, ya, maka kita kena percaya adanya hari kiamat. Okey? Hari kiamat. Hari kiamat itu adalah satu hari yang sangat pasti. Tolong cek. Hari yang sangat pasti. Iaitu hari itu nak tak nak dia akan mai. Dan bila dia akan mai, sebelum dia akan mai, Allah tak akan bagi tahu bila jam dia akan mai, bila saat dia akan mai, bila tahun dia akan mai, bila hari dia akan mai, bila minggu dia akan mai. Tak habaq, tetapi Allah akan berikan petunjuk-petunjuk hari itu, dekatnya dia tu di mana. Okey? Dan sudah tentu kita melihat COVID ni sebagai satu ketukan di pintu. COVID ni dah bagi salam, Assalamualaikum, dia dah dekat dah. Okey? Jadi kita kena tengok benda tu. Yang hampa berebut nak pergi cari semua segala benda lain atas dunia tu lagi nak buat apa? Lah ni kita dah kena kamboi segala benda tu, pergi cari benda-benda lain yang akan mendekatkan kepada hari kiamat. Itu antaranya rukun Islam dah. Dan kita juga kena percaya rukun iman, dan kita kena percaya kepada qada dan qadar juga. Apa yang saja berlaku di atas dunia ini adalah di atas berlakunya qada dan qadar, sebab penyebab dan ketentuan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Apabila tinta itu sudah diangkat, maka akan berlaku cerita-cerita yang ini. Dan COVID ini juga sebahagian daripada qada dan qadar, yang kita mau tak mau pun kena benda tu berlaku juga. Faham ke tak? Jadi itulah dia rukun iman. Lepas tu kita berpindah kepada rukun Islam. Pun rukun Islam ini ada di dalam COVID, dan COVID ni ada di dalam rukun Islam. Yang pertama apa? Mengucap. Okey, macam aku baca surah Toha hari itu, aku ini Allah. Aku ini Allah. Kita kena tahu mana kok mana kita kona pun, apa pun kita kona, kita buat apa pun, semuanya kerana Allah Ta'ala. Siapa yang lebih berkuasa? Allah Ta'ala. Macam mula-mula COVID ni sebelum jadi, aku kata iman kena kuat dulu. Jangan hampa ingat kerana benda sanitizer tu dapat menyelamatkan nyawa. Kalau hampa dah basuh, cuci, bersih pun, kalau di dalam qada dan qadar itu, ketentuan Allah kata saat itu hang mati kerana jatuh parit, hang mati juga. Faham tak? Jangan ingat sampai lagu tu. Seriau tengok tangan tu macam nak kena penampak. Okey, yang itu adalah kita mengucap. Kita bersaksikan bahawa Allah itu Allah kita. Dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruhnya, rasul kita. Okey? Baik, nombor dua, kita sembahyang. Aku dah cerita juga. Allah jadikan COVID ni di musim di mana sama dengan Isra' Mi'raj kita. Di mana ketentuan, di mana Allah tetapkan supaya kita bermulanya solat daripada 50 waktu
kejadinya 5 waktu, tapi Allah tetap memberikan pahala itu ibarat 50 waktu di dalam satu hari. Faham? So kita kena solat. Allah dah cipta kita, kita kena pi dekat dia, kita kena jumpa kat dia, kita kena syukur kat dia, kita kena habaq kat dia bahawa kita ini beriman dengan Allah yang menjadikan kita. Faham? Covid tu ada kena mengena. Kalau hampa tak semayang selama ni, hampa pilah semayang pasal benda tu yang kena buat. Sebab ini adalah antara benteng-benteng untuk kita menolak bala untuk menjaga kita. Setakat yang kita mampu, selagi Allah tak cabut nyawa kita, selagi Allah tak jadikan kiamat tersebut. Faham tak? Lepas tu kita kena puasa. Pasal apa kita kena puasa? Pasal untuk kita mengenangkan nasib-nasib orang yang tidak berapa baik macam kita ini, yang sehari sekali makan sampai 10 kali. Makan tak makan di rumah dah, makan di luar, makan di restoran, habis situ, sak situ, pagi, tengah hari, petang, malam, habis malam, siapa pula berjumpa pula, keluar tu, makan, pi, hunggah, minum sana sini semua. Orang yang tak ada duit, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang fakir, hampa lupa. Sebab tu Allah suruh puasa. Bila kita puasa, kita rasa macam mana orang susah. Walaupun hang ada duit, hang tak boleh beli benda tu semua. Walaupun hang ada macam-macam dalam rumah, tapi hang tak boleh makan. Siapa yang perhati tu? Tak ada siapa perhati. Kalau kita di rumah, kita puasa pun ada. Kalau kita tak puasa, kita boleh makan. Tak ada orang nak marah. Tapi kalau kita beriman, kita merasakan bahawa Allah telah melihat, sedang memerhatikan kita, kita tak makan. Sama juga dengan benda ni. Jadi kita kena rasa. Orang-orang yang kaya kena rasa macam mana orang susah rasa. Yang tengok saja teringin nak makan, tak boleh makan. Pasal apa? Tak ada duit. Bukan salah mereka tak ada duit. Memang Allah jadikan mereka itu sebagai sebegini-sebegini. Sebab ada ujian untuk orang-orang miskin dan ada ujian untuk orang-orang kaya. Jangan bila kita masa kita kaya, kita tak ingat dekat orang. Bila Allah sentap sikit, rentap sikit nikmat tu, kita mula menggelupur seolah-olah bahawa kita sudah tidak percaya bahawa Allah itu wujud dan kita bergantung kepada satu kerajaan untuk meminta bantuan. Tak boleh, cek. Kerajaan itu adalah asbab semata-mata. Bukannya kerajaan itu Allah. Kerajaan Allah itu di atas, di langit ketujuh, bersemayam di atas arasy, memerhatikan gelagat hamba-hambanya. Apa gelagat kita lah ni? Habaq Maisat, apa gelagat hampa? Hampa jangan buat kartun lah di sini. Lepas puasa apa? Allah train lagi kita dengan zakat. Sama ada duit yang dia bagi tu kita nak berkeluar ke tidak, dengan sekian-sekian hal, dengan sekian-sekian peratus untuk menolong orang-orang susah. Berkeluar tak? Berkeluar tak setimpa dengan apa yang hampa dapat? Jangan ingat orang kaya berkeluar zakat tu zakat fitrah yang RM7 lebih, RM4 lebih semua tu. Bukan, itu fitrah. Ini zakat pendapatan. Jadi apabila kita tak mengeluarkan zakat dan apabila kita ditimpa musibah dan begini, kemudian kita menggelupuk nak cari. Faham tak? Zakat itu penting. Lah ni, nak bayar zakat lagu mana pun tak boleh. Ni raya nak mai dah. Raya nak mai dah. Kita nak bagi zakat pun dah tak boleh dah. Pasal semua pakat-pakat duduk dalam rumah lari, tak ada nak pergi cari. Siapa yang nak pergi buat kerja lah ni? Nak bagi zakat masa raya, siapa yang nak pergi buat? Tak ada siapa dah. Ini adalah di antara petanda-petanda kiamat nak dekat. Kiamat nak dekat. Antaranya ialah apabila tidak ada orang lagi yang boleh menerima sedekah. Bukan sebab kita ni masing-masing semua kaya raya sampai tak boleh terima sedekah. Hang kaya, aku kaya. Aku tak mahu, jangan sedekah aku dah penuh dah. Masalah di sini apabila kita ingin bersedekah,
apabila kita tiba di bulan Ramadan, sedekah itu tidak boleh dibuat kerana tidak sampai. Tidak boleh sampai kerana disekati oleh benda-benda sebegini. Itu yang kita patut tahu dan dengar di kepala. Bukan kita nak minta peruntukan khas. Faham ke tak? Ini tanda-tanda kiamat. Masjid dihias bina. Mekah tu tengah buat besar expansion, bubuh chandelier, marble sana sini, pumpang. Lah ni, adakah penghuninya di situ? Adakah penghuni di Makkah, di Masjidil Haram sekarang ini? Masjid-masjid mula kosong. Sedekah tidak dapat diberikan. Haji, rukun Islam yang seterusnya. Apa kita nak jawab, cik? Haji, apa kita nak jawab? Selama ni tak pernah ada begitu. Tak boleh tahun ni. Ini adalah ketukan Assalamualaikum hari kiamat. Okey, yang dah dekat. Dan hari kiamat tu akan tiba apabila dunia ini kembali cantik, kembali, semuanya sungguh makmur kembali, dan ketika itulah tiupan sangkakala akan mula ditiup oleh malaikat yang menjaga serunai itu. Kerana apa Allah buat ketika itu kiamat itu akan diambil? Kerana Allah nak cuci kita sekarang ni, nak cuci betul-betul supaya kita menyucikan diri kita, menyucikan kaum keluarga kita, menyucikan anak-anak kita, menyucikan bangsa kita, agama kita, negara kita. Kita buat ni satu peringatan. Satu ujian macam SPM tu. Ujian tulis, hampa fail ke pass ke apakah. Dan apabila dia dah cuci semua, dah jadi baik apa semua, negara ataupun bumi ini akan kembali makmur, akan penuh dengan kehebatannya. Dikala itulah maka kiamat akan berlaku. Kerana Allah tak mau nanti pada hari kiamat itu, masa berlakunya ketika itu, manusia berada di dalam kealpaan. Kerana telah diberikan peringatan sebelum itu. Dan kita kena ingat, ini adalah satu momen di mana ada dua yang kita kena takut. Satu, takut kita mati kerana COVID ni. Dua, kita takut kerana ini adalah satu, tinggal berapa simpang saja lagi nak sampai ke penghujung jalan kita. Okey? Jadi kembali kepada apa yang aku nak khabar dekat apa semua ni pasal rukun Islam dan rukun iman adalah equals to COVID ni. Semua itu Allah rumuskan dalam satu wabak penyakit supaya kita melihat itu dalam sebagai satu bentuk yang sangat besar pengajaran dan ujiannya. Allah nak jadikan kita tu kembali kepada Allah supaya apabila kita mati besok ni, kita tidak mati di dalam keadaan yang lara, dalam keadaan yang tenganga, dalam keadaan yang terjelen, dalam keadaan yang terbeliak, sebab ketakutan melihat malaikat maut datang di dalam keadaan kita tidak bersedia. Faham tak? Okey? Dan kita berbalik kepada itu. Aku ada satu ayat untuk hampa daripada surah Al-Baqarah, ayat 280 yang aku nak timbulkan. Sengaja isu ni aku tak sebutlah sebagai satu isu khusus, tetapi kalau hampa pada tangkap, hampa dengar elok-elok lah. Okey, ayat 280 surah Al-Baqarah. Dan jika yakni orang berhutang itu di dalam kesulitan, maka berikanlah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Makna kata bila ada orang berhutang dengan kita, berhutang ni selalunya orang miskin berhutang kepada orang kaya. Tetapi dalam aku punya kelompok-kelompok circle ni, orang kaya pun berhutang dengan orang kaya juga. Orang kaya pun ada berhutang dengan orang kaya juga. Aku tahulah, aku golongan VIP ni, okey? Jadinya, apabila seseorang itu berhutang kepada orang yang satu lagi, mana kata dia dalam keadaan susah, yang amat memerlukan, okey, di dalam kesulitan, maka berilah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan itu. Ini yang kerajaan kita tengah buat. Tidaklah disebut kata berhutang, tetapi dalam keadaan fakir, susah. Ni yang segala B40, M40 ni.
Mereka ini memerlukan kerana mempunyai tanggungjawab, tetapi income yang masuk itu tidak sesuai dengan tanggungjawab yang ada. Dan apabila T40 ni juga sibuk nak jugalah satu peruntukan bagi mereka, siapa suruh hampa hantar anak pergi sekolah international? Siapa suruh hampa pergi naik Mount Everest ski apa semua bawa beg Chanel? Siapa suruh hampa susun kereta tu semua? Kalau nak tahu, orang yang paling kaya sebenarnya atas dunia ni adalah orang yang tidak mempunyai hutang. Orang tu yang sebenarnya bukan T40. Itu adalah OTT 40, over the top 40. Orang tu yang tak payah masalah ada fikir. Bila kita tidak hidup ni, tidak ada hutang dan kita berkehidupan sederhana, jadi benda-benda macam ni kita tak ada masalah. Sebab apa kita tak ada masalah? Apa kita nak masalah? Sebab kita takut duit tu tak cukup. Betul tak? Kita takut bahawa semua ni, apa segala benda yang kita buat hari-hari, kita celak mata, apa benda yang kita sign kat cek tu, apa benda yang kita bagi dekat orang, apa semua tu adalah milik kita. Sebab tu kita takut. Bukan milik Allah. Kita tak sedar bahawa kita mangkit tu semua Allah bagi rezeki, hidup panjang. Orang tu confirm projek sana, orang tu singgah beli nasi lemak semua. Yang tu semua adalah rezeki yang Allah gerakkan pada setiap umat dan hambanya ini supaya berlakunya ekonomi di antara kita. Jadi kita tak boleh nak tuduh mana-mana pihak ni. Aku bukan saja mengata dekat T40, tapi aku mengata juga dekat M40, aku mengata juga dekat B40. Semua tu. BB40 pun dah hampa tahu susah lagu tu. Yang hampa gatai tak menikah 2-3 tu pasal apa? Pasal apa? Habak mai. Bila hampa dah menikah 2-3, susah lah. Kesianlah dekat anak bini. Dia ni tak boleh bagi pelajaran penuh. Bini tak boleh bagi segala duit market yang elok. Rumah tangga berkecai. Yang sedap, hang. Itu salah satu contohnya sahaja. Okey? Jadi, berbalik kepada ayat itu tadi, maka berikanlah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Jadi, kerajaan tengah buat benda ini. Kerajaan tengah buat benda ini, memberikan hutang dahulu, ataupun dalam konteks ini prihatin. Apa tadi? Badan Prihatin Malaysia? Nasional? Badan Prihatin Nasional. Prihatin itulah yang kerajaan buat untuk orang-orang yang di bawah ini, memberikan kemudahan kepada mereka. Jadi, lepas tu, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu. Ini yang kerajaan tengah buat. Kerajaan tengah sedekah balik. Kerajaan dah kutip segala teks kat kita, dah kutip segala tol kat kita, dah kutip segala itu, ini, ni, cukai sana, cukai sini. Lepas tu duit tu, inilah yang digunakan untuk memberi pulangan kembali kepada B40 dan M40 yang mana memerlukan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu itu lebih mengetahui akan nikmatnya apabila orang itu memerlukan duit daripada kita, berhutang dengan kita. Orang tu mesti malu punya, cik. Kalau siapa-siapa nak berhutang, tak tahu nak letak muka kat mana kalau nak berhutang tu, kan? Tambah-tambah lagi kalau orang kaya yang berhutang. Jadi kalau kita menyedekahkan dan kita menghalalkan hutang itu adalah lebih baik. Han tak maukah? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, kalau kita menyedekahkan dan menghalalkan hutang itu lebih baik bagi diri kamu jika kamu mengetahui. Apa ganjaran Allah tunjuk nak bagi kat kita? Wallahu alam, Allah tak sebut, tapi Allah sebut jika kamu mengetahui. Kita dah tolong dia keluar daripada jalan kesusahan dia. Lepas tu kita sedekah pula rezeki yang kita dapat tu, kita minta bagi tolong dia, kita sedekah pula. Allahu Akbar. Yang tu pahala tu usah kira lah. Allah kata jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita ni jadi lanun nak pi korek balik orang-orang susah punya duit tu, apa kehenya? Tak sah lah kita cari pasal. Mai pun dulu daripada keluarga susah. Lepas tu hampa dah bila orang-orang susah ni beli barang hampa, hampa tak ingat ke diri. Lepas tu bila hampa senang, hampa nak tendang balik mereka ni. Banyak hampa macam cantik. Mereka ni semua sanggup bergolok bergadai, simpan duit shilling, simpan duit celah sarontek, simpan sebelah sini.
punya yang nak beli, tolong kita ni semua. Kita tu termasuk akulah. Jual segala tudung, beg, apa semua, trepek, apa semua. Ni semua orang-orang yang tolong aku ni lah. Jadi aku terima kasih dekat hampa semua. Kerana hampa aku boleh duduk dalam rumah ini. Kerana hampa aku ada aircon. Kerana hampa aku boleh ada selesa. Tetapi kesemuanya ini juga Allah Ta'ala yang juga lorongkan, menjadikan rezeki kepada aku. Jadi aku bersyukur, Alhamdulillah. Dan aku teringat hari-hari macam manalah mereka keadaan mereka ni kadang-kadang kesian. Okey? Faham tak? Lepas tu aku ada satu lagi hadis kursi aku nak bincang dengan hampa. Di sini, ni semua pun berkaitan dengan kursi, berkaitan dengan COVID dan berkaitan dengan perwatakan kita apabila berdepan dengan benda-benda yang orang kata yang main daripada Allah, tapi kita seolah-olah macam ketika tu kita semua jadi kapiak. Kita jadi kapiak, kita tak teringat kata kita ni wujud dilahirkan, ditiupkan roh ke dalam badan kita, jasad kita oleh Allah. Dengar betul-betul hadis kursi daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ni live nah, sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah firman. Hadis kursi ni apabila ada dialog di antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ilham, tanpa wahyu, tanpa Jibril, berdialog. Okey? Aku berhutang kepada hamba-Ku, tetapi dia tidak memberiku hutang. Allah kata sendiri, Allah firman sendiri, Allah berhutang dengan kita kerana Allah cakap. Mana kata kita di bawah tanggungan Allah, maka Allah berhutang dengan kita dengan memberikan rezeki kepada kita. Allah berhutang. Hari-hari kita setiap saat tu ada saja dalam bentuk jenis semua Allah berhutang dengan kita. Dia berhutang nafas kepada kita. Dia berhutang rezeki kepada kita. Dia berhutang kesihatan kepada kita. Dia berhutang kenikmatan kepada kita. Sebab Allah menjadikan kita. Jadi dia berhutang dengan kita. Tetapi dia tidak memberiku hutang. Dan hamba-Ku telah mencelaku. Allah berfirman, Allah habaq dekat Nabi Muhammad, dan hamba-Ku telah mencelaku. Dahlah Allah bagi segala nikmat, tetapi hambanya pula cela. Kita cela, kita maki sana, kita keluh sini, kita macam-macam, kita bebai, kita hingak, kita bising pasal benda COVID ni. Bisinglah, bising tu, pumpang, tak kena saja. Kita mencela Allah. Kita mencela Allah tanpa kita sedari. Kenapa Allah kata begitu tu? Dan hamba-Ku telah mencelaku tetapi dia tidak menyedarinya. Ni sebiji firman Allah. Dia tidak menyedarinya. Dia berkata, alangkah malangnya masa. Alangkah malangnya masa. Padahal aku adalah masa. Kita kata malangnya masa. Malanglah kita ni semua. Oh, tak boleh keluar, malang. Kita nak itu tak boleh, malang. Kita nak sini semua, malang. Kita nak buat meniaga jatuh, malang. Kuno-kuno kita nak bayar apa semua tu tak boleh sebab bisnes tak masuk, malang. Kita kena bayar gaji ke orang, EPF lah, itulah ini, malang. Kita kena tahu apabila Allah menyebut masa tu, di dalam masa tu banyak benda yang berlaku di dalam masa. Semua benda itu masa. Kita bernafas masa, kita solat itu masa, kita berjalan itu masa, kita membuat tindakan itu semua masa. Allah kata, padahal aku adalah masa. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka nescaya dia melipat gandakan untukmu dan mengampunkanmu. Jadi mana kata di sini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita ni tak boleh mencela apa saja benda yang berlaku. Kerana benda yang berlaku itu adalah masa. Dan masa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jangan kita jadi mereka-mereka yang kufur. Dan Allah pun dah kata, Nabi sendiri pun dah kata, azab kepada umatku ini akan lebih jauh buruk
daripada azab umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan ini wallahu a'lam merupakan antara azab kepada kita. Kita mungkin tak ada banjir yang besar, kita mungkin tidak ada ledakan gunung berapi sampai menenggelamkan kota kita. Kita tak ada penyakit yang orang kata tu pernah dulu tapi tidak direkod berapa kematian, tapi benda ini sedang berlaku di zaman ini, dan ini merupakan salah satu bala yang diturunkan, yang Allah kata dan Nabi kata juga adalah salah satu benda yang akan diuji umat-umat Nabi Muhammad. Jadi kita sekarang diuji oleh Allah, oleh masa. Maka janganlah mulut tu ceoi dan hati tu cepat sangat nak berkeluar benda-benda kata-kata yang akan memusnahkan balik kepada kita iman kita, tauhid kita, agama kita, mak bapak kita, anak-anak kita, laki kita, kita sendiri. Faham ke tak? Aku dah sebut pasal rukun iman, aku dah sebut pasal rukun Islam, aku dah sebut dah pasal surah Al-Baqarah ayat 280, hadis Qudsi pasal mana itu dia COVID. Dan apa kita sebagai umat Islam yang percaya bahawa kita ni adalah umat-umat Nabi Muhammad dan juga hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita patut buat? Orang dah lah susah, hampa pelingkuk pula buat masuk asam garam keping serai tomeh lagi ke atas. Duk cari duit dan juga rezeki. Ingat sikit, kadang-kadang orang-orang yang tadi aku saja buat kuih cara tu dengan hangat, dengan apa, dandanlah aku ni dalam kepala duk teringat kaedah. Ya Allah, macam manalah kaedah nak siapkan satu Tupperware ada 32 biji loyang tu sampai terbakar muka, perut, apa semua hangat semua. Nak siapkan satu loyang yang harga RM32. Itu nak bakar, nak susun, nak bancuh, nak apa, nak bukmai kat sini, apa semua. Nak cari rezeki. Itu kaedah. Tak apalah, aku dah fund dah dia punya capital. Ni yang duk tepi-tepi jalan tu, yang duk tunggu melengung, ada gerai yang tak berhenti, tak putus orang mai pasal dia duk tempat strategik, dia LRT ke ataupun dia masak sedap ke, orang tahu dia masak sedap, tak putus orang duk beratok. Alhamdulillah. Macam mana pula gaya ada makcik tu yang tak ada orang mai pun dalam 3-4 orang beli nasi lemak, beli kuih tu pun bukan dia buat. Kadang-kadang orang mai letak di belas plastik tu dia punya duit, lepas tu dia kena bayar kat orang yang mai letak kuih tu. Berapa dik sangat dia dapat? Kalau satu hari dia dapat dalam RM50, RM70, kalilah sebulan RM1,500 tu, nak makan apa cik? Itu belum lagi kos dia nak buat, tinggal suku tu balik di rumah pula, anak bergedua, laki pun ada, apa semua kerja dereba tak cukup, nak makan apa? Jadi kalau kita tak dah duk kaya raya ni, nak pi rampas juga allocation depa tu semua, pasal apa? Tak payahlah. Faham ke tak? Masa handuk naik ski dulu dekat Saji, tunjuk beg Chanel tak pasal-pasal. Ada ke mau apa semua ski tu bawa beg Chanel besar tu? Apa ke cerita? Janganlah jadi orang kaya buta perut, tak pandai styling. Itu aku dah geram dah. Hang nak tunjuk Han main ski ke? Hang nak tunjuk Han ada beg baru? Hang ingat depa-depa yang tengok ni walaupun tak sekolah ni buta perut ke nak percaya? Depa duk gelak kik situ tahu walaupun depa ni buta perut. Walaupun depa ni miskin, depa tahu hampa punya penipu tu semua tu. Boh beg dalam tu buat apa? No, hari ni nak pakai apa? Tunjuk beg ni, tayang kot tu. Bila tangkap gambar beg tu mai ke depan. Kesemua yang direct tu beg semua mai ke depan. Tahu ni raya, buatlah lagu tu perangai lagi. Mai di rumah hihi open house menyanyi, menari apa semua bergolek lah sebelum situ. Mai bila nak tangkap gambar raya, pakat-pakat cari. Where's my handbag? Where's my handbag? Where's my handbag? Tak tangkap gambar raya, pergi pegang handbag buat apa? Bahlol? Tak ada kena-mengena. Raya tu nak masukkan silaturahim. Penat aku buat ke semua jiwa ni nak tunjuk silaturahim antara orang kaya dan orang miskin. Rapatkan tapi hampa tetap nak buta perut. Nak tayang juga beg carry hampa tu masa tangkap gambar raya. Nak buat apa? Tak ada kena-mengena. Patutnya raya tu, yang kaya-kaya tu pergi masuk pendalaman, suar duit raya kat mereka tu. Bukan yang tangkap gambar raya, pegang beg Kelly, pegang beg Chanel.
Boh tahun depan tu aku cukup benci macam tu tau. Ambil beg tu boh tahun depan ni. Kalau 10 orang ada perempuan situ, 10 nanti bubuh lagu ni. Pasal apa aku nak tanya? Pasal apa? Aku yang fashion designer pun meluat tengok, apatah lagi orang lain. Gila. Benda ni kita stop. Raya tahun ni, hampa buatlah lagi perangai tu. Hampa dah tak boleh buat. Pasal hampa apa semua tak boleh berjalan, pindah. Ramadan ni pun kalau kata kerajaan kata kalau kita dah clear, aku sangsi benda tu akan clear. Hampa jangan pergi keluar di masjid, nak gatai ke tegak, nak pergi juga tarawih. Duk di rumah elok-elok. Benda ni tak akan clear. Buat masa terdekat ni, kalau hampa keluar lagi macam tu, sampai bila rantai ni tak akan putus? Sampai bila lah kita tak boleh raya? Tahun ni ke, tahun depan ke, berapa tahun? Sampai bila orang lain yang dah kumpul duit nak pergi haji tu tak boleh? Itu perkataan mampunya haji itu. Baru kita tahu rupanya Allah sebut kata sekiranya mampu. Kalau kita nak pergi haji, sekiranya mampu. Bukan mampu daripada duit ringgit, cik oi. Bukan mampu daripada duit ringgit. Mampu daripada segi kesihatan, fizikal. Dan juga kalau kata tak ada penyakit, pun mampu juga. Lah ni duit ada, fizikal ada, apa ada, boleh pergi buat haji. Baru kita tahu mampu tu sebenarnya dalam konteks apa yang Allah sebutkan. Aku nampak raya lagi tahun ni hampa semua pakai berderet pegang handbag ambil raya, aku diberi penampak sekali. Buta perut. Raya tu konten dia lain. Tak pakai nak menayang masing-masing. Faham tak? Lepas tu aku baca lah, aduh, bukanlah mereka ni nak jarum aku, tak. Tapi aku baca tweet ni lah, DM dia pun screenshot hantar kat aku yang untuk tweet apa semua tu. Para artis ni boleh tak jangan jadi buta perut sangat tu tak? Hampa tu memang dah siap sedia buta perut. Akai botang mana? Bila jadi benda lagi ni, lagilah hampa tu jadi buta perut. Makan apa cek? Semua hitam ke? Nyanyi tak sampai berapa tahun simpan kereta apa semua. Nak buat apa kereta tu? Dulu tak ingat ke hampa duduk flat? Tak ingat ke main pada mana dulu ni? Dengan berjelaga apa semua. Kalau hampa buat perangai gitu, hampa tak buka mulut hampa yang pekong tu, tak apa. Duk sengap-sengap. Kalau tak boleh keluar benda yang elok, duk sengap-sengap. Jangan duk cueh sana. Jangan tunjuk kata dalam ni kosong. Bising saja sebenarnya. Jangan duk diam. Bila kita punya kehidupan ni penuh dengan expenses, hantar 10 anak tu pergi sekolah mengaji, sekolah tinggi yang yuran sampai berapa puluh ribu, ratus ribu tu. Kalau kita ni duk rumah besar macam ni, lepas tu hutang sana, hutang sini, hutang sana, tu lah beg pun tak bayar habis. Tu pun kalau beg tu original. Kalau beg yang beli pada China pun kurang-kurang, kalau beg asal harga 25,000 dekat China tu, kalau grade A pun main-main dekat 4,000 juga. Kalau kita dah biasa hidup macam tu, kita create kehidupan kita macam tu, bila mai benda yang tiba-tiba mengejut ni, memanglah kita jadi bercempaka, takut. Apa aku nak makan ni? Apa ni semua? Memanglah tak cukup. Orang lain yang duk pakai telefon Nokia yang tak ada gambar, tak ada apa tu, macam mana ceritanya? Kita ni yang tak lingkup, dia duk beli sampai 2-3. Satu yang ni. Satu ni untuk bisnes. Yang ni untuk tu. Yang ni untuk ni. Bila dah jadi begini, memanglah hampa yang paling cemas sekali. Sebab apa? Hampa pun duduk atas hutang yang paling banyak daripada orang yang meniaga nasi lemak tu. Dia pun cash. Kita hutang. Paling-paling yang hampa boleh buat pun ialah macam kes aku. Paling-paling boleh buat pun, yang hampa boleh buka mulut mula-mula pun ialah minta tolong kerajaan kalau boleh turunkan sikit rate untuk EPF potongan daripada pihak majikan. Sebab lah ni dah turun 7% kan dekat staff. Yang staff akan carumkan 7%. Majikan akan stay. Minta tolong lah kat kerajaan. Tak lama, setahun saja.
Buat turun sikit saja peratus. Itu yang patut kita mula-mula minta. Bukan minta segala peruntukan khas. Ni peruntukan apa? Dah nama pun bos kan. Masa hampa kaya dulu tak ingat staff-staff semua. Hampa tak ingat lah kata mereka ni yang duk tolong hampa meniaga apa semua. Hampa tak ingat lah segala makcik-makcik ni semua yang duk beli tudung lah, apa lah, slipper lah, kasut lah, minyak wangi lah, pun cuci muka lah, apa semua. Mereka ni lah nak beli. Kalau mereka nak beli yang segala mahal-mahal itu memang kita tak boleh. Sebab yang mahal itu kita yang duk beli. Yang mereka ni yang duk beli barang kita yang murah tu. Dan kita buat murah pun sebab kita nak suruh mereka beli. Dan mereka ni adalah 40% B40, 40% M40. 80% population Malaysia itu datang dia daripada golongan yang beli barangan kita. T40 itu, T40 kan? T40 itu adalah 20% saja. Jadi, kekayaan yang kita ada lah ni untuk orang yang kaya tu main daripada sana melalui keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita terjadi yang benda macam mereka tak boleh beli barang kita, mereka nak makan pun tak boleh, kita nak marah mereka. Apa ni punya akal? Ai, suun betul lah. Kalau kita memang dah kaya masa mereka beli barang kita dulu, sebab tu macam aku kata kemarin, beda sikit untuk hari-hari hujan. Apa pun dalam bisnes, kita kena ada 6 bulan sustainable amount of money to run in case anything happen. Tu namanya bisnes. Masa untung, kita untung. Orang lain kerja gaji, mereka tak untung. Kerja macam tu je lah. Tapi kita untung lagu ni. Bila kita untung lagu ni, kita kena ambil lah untung sikit tubuh bawah meja. In case bila main besok kita tak untung, hak bawah meja tu berkeluar balik. Pakai. Nak ikut serupa saja kita ni dengan siapa-siapa. Dengan apa 40-40 tu semua. UB40 kah? Yang tu kumpulan nyanyi kan? Faham ke tak? Orang nasi yang jual tu semua pun macam tu lah. Kenapa kita tak perasan? Kita duduk dalam cermin gelap kereta kita. Kita tak perasan. Kita tak tengok pun tepi kiri kanan tu. Macam aku selalu pergi kerja pagi-pagi. Aku tengok kiri kanan tu. Allah, hai. Bapak duduk di depan. Lepas tu, depan bapak ada anak. Yang tu yang besar sikit lah. Boleh duduk dalam raga. Belakang bapak ada anak umur 6 bulan. Duduk tersepit antara mak di belakang. Duduk atas motor dalam hujan. Tengok sikit di luar cermin tu apa. Di luar cermin kereta Porsche hampa tu. Di luar cermin kereta Vietnam. Tengok siapa yang tak luar tu. Kemungkinan orang yang tak luar itulah yang duk beli barang kita. Yang kita duk viral, yang kata benda tu bagus, art ni semua, apa semua. Kan? Faham ke tak? Orang yang B40, M40 tu bayar ke hampa sampai 3,000 lebih nak buat review dalam IG hampa. Bila orang tu susah, hampa tak mau tolong dia. Hai, gila ke apa? Aduh, ya Allah. Tak malu ke apa? Jadi kita kena tengok orang yang tunggu bas, orang yang naik LRT, orang yang balik pukul berapa, nak ciao masak lagi, anak besok nak pi apa semua. Bukan mereka mau jadi hidup lagu tu, cik. Mereka pun tak mau. Mereka pun nak macam kita ni duduk dalam kereta aircon, tutup apa semua elok selesa. Dalam tu ada muzik, ada TV, ada cikedis, ada apa semua. Bukan mereka pun mau, mereka pun teringin. Tapi adakah mereka keluar kata, oh gini. Gini. Mereka tak kata pun. Mereka kata, cukup dengan rezeki yang Allah bagi kat kami. Kami bersyukur. Ada apa-apa yang best kah? Faham tak? Kita ni dalam hati ni kena ada belah sikit. Tak belah tu bila tengok orang tu belah balik. Teringat dulu kita ni lagu mana, main pada mana. Aku ni dulu masa belajar tu, duit dalam BSN tu tinggal RM5 4 kupang.
Nak berkeluar paling-paling sikit RM10. Tak boleh, tak boleh. Kalau aku boleh tumbuk mesin tu, ambil yang RM5 tu pun jadilah masa ketika itu. Bila Allah dah bagi rezeki, kita kena syukur. Kita kena ingat dekat orang yang ketika ini, masa ini di dalam tempat kita dahulu. Jadi kalau hampa tak mau rasa kecut perut bila terjadi benda macam ni, kita kena bermuhasabah diri. Faham ke tak? Belas ihsan kepada orang lain. Jangan kita duk tokok tambah benda-benda tu. Jangan kita duk tanya awal lagi kot. Apa tadi yang kita nak cakap tu dah hambak main, saya takut saya lupa. Awal yang duk jauh sangat. Apa yang tadi poin-poinnya? Baru 14 hari kot. Baru tak sampai 2 minggu lagi. Tak sampai 2 minggu lagi kita diuji sebegini, kita dah menggelupok, dah minta, tak tahu nak minta kat siapa dah. Seolah-olah Allah tu tak ada, tak dengar. Seolah-olah depan mata kita adalah kerajaan tu saja sebenarnya yang boleh buat kepada kita. Sedangkan cuba tengok keliling dalam rumah hang tu. Ada washing machine, ada peti ais berapa pintu, ada dapur, ada itu, ada sofa tempat tengok TV tang sana. Sagi sofa sini nak buat cerita lain pula. Sagi ada bilik makeup pula asing, ada bilik wardrobe pula asing. Gitu pula. Tudung jangan cakap lah daripada hujung ni sampai hujung ni semua color pun ada. Kasut jangan cakap lah daripada hujung ni sampai hujung ni semua ada. Orang susah, apa daripada? Bercatu, cik. Bercatu. Takkan mereka nak makan macam tu saja. Tu anak-anak duk melangut kepada mereka tu. Mak, hari ni kita makan apa? Bapa teringin tengok budak tu makan aiskrim. Bapa nak jawab apa? Macam itulah juga aku maki semua ni anak-anak aku ni. Kena ingat, inilah masa dia. Inilah masa dia. Sebab hampa lahir-lahir senang. Macam mana aku nak try bagi hampa susah pun, aku pun tak tahu macam mana. Sebab itulah umar tu aku hantar tepi asrama. Biar hang susah sikit. Betul tak? Bercatu, cik. Bercatu. Tapi aku nak buat macam mana? Takkan aku nak tolak rezeki Allah bagi. Macam aku cakap tadi. Yang aku punya tisha tu pun tak hadam lagi dalam perut. Dah lepas tu, dah tak hadam lagi, tak lepas lagi kot lubang bawah tu. Dia pun buk mai dah. Bukan kata aku yang tunjuk tu, kata aku ni kaya apa semua, tak. Aku tunjuk itu rezeki. Contoh dia. Tudung kalau daripada Johor, kalau diikat boleh sampai ke Perlis. Tudung saja. Ni tudung mereka tu adalah 3 line. Pakai yang ni, basuh satu, satu lagi kau nak pergi makan kenduri. Kering ni pakai ni, basuh yang tu. Basuh yang ni, yang kering tu pakai pula macam ni. Tu pun herot, pakai pun RM10 saja. Apa nak cerita sekarang ni? Baiklah, ni kita dah nak sampai sejam dah kawan. Aku nak tanya hampa, lepas ni kita akan buat satu lagi session di mana mungkin aku boleh baca dan kita akan sembang dengan betul, ataupun kalau aku tak larat, mungkin aku tak buat. Tapi apa rasa macam mana? Hampa mau lagi ke lepas ni tak cukup ke? Lagu mana ke? Sebab kita ada beberapa minit saja lagi. Okey, sebab aku pun tak puas hati sebab tak apa nak boleh baca ni semua ni. Okey, Jad, apa good tu mau ke tak mau? Tak good, tak ada komen, tak ada apa, semua good. Topik KWSP. Okey. Okey. Jadi kalau kita nak pergi dengan selebihnya, tolong tos sikit tu hangat. Kita nak pergi selebihnya, insya-Allah kita akan sambung lepas ni, okey? Jadi terima kasih. Kita sambung sat lagi kemudian, mungkin lepas ni tak orang nak masuk tak banyak pun aku tak kisahlah. Janji aku dah lepas dah segala apa dalam dada tu pun tak lepas penuh lagi. Semua nak lepas. Jadi aku ni pun duduk dalam dah buat bisnes 30 tahun. Hidup 49 tahun. Baru first time ni lah. Second time lah Allah nak uji. Tapi ini yang Allah tidak uji kepada aku, tapi uji kepada keseluruhannya, amnya. Maka aku rasa macam Allah, selama-lama aku hidup adalah diuji 2-3 kali. Tapi janganlah kita macam
lagi 49, kalau dia uji, kalau aku kumpul-kumpul dia uji pun tak sampai setahun masa yang diuji kepada aku. Lebih 48,5 tahun tu punya aku duduk seronok apa semua, dengan maghrib pagi sihat apa semua. Ini pi sana pi sini, pi market beli sana, pi London, pi Paris, masa tu gedebuk-gedebak seronok. Tak ingat masa itu pun ingat. Kita kena ingat dia selalu, walaupun kita dalam seronok, dalam susah. Dalam seronok lagilah hampa kena ingat. Susah tu memang automatically. Seronok ni kita kadang-kadang kita senang lupa. Yang keseronokan itu sometimes benda tu boleh menjadi kesukaran. Tapi kita kena ingat. Macam aku ni tak boleh pergi ke mana. Tapi tak apalah, tak bising pun. Tak adalah kata nak riau sana sini-sini. Sebab kita dah buat plan. Kita dah buat plan. Kita dah tawakal. Kita dah apa. Lepas tu kita berserah kepada dia. Apa nak jadi ke? Apakah nak mati ke? Siapakah nak berlingkup ke? Apalah. Kita sebab itu ada senjata yang Allah bagi, iaitu doa. Bila kita ada senjata iaitu doa, kita yakin Allah akan menolong kita. Iman kita perfect. Faham ke tak? Okey? Baik, kita akan jumpa. Mungkin Cik akan break 5 minit lah kot, sebab hangat berpeluh ni. Okey? Baik, Assalamualaikum. Kita jumpa sebentar lagi.